Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kelas kita hari ini dengan subtopik yang seterusnya iaitu 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okay, cikgu nak kamu masing-masing buka buku teks muka surat 16 ya. Dalam masa yang sama cikgu akan bagi penerangan Okay, apa yang kamu akan belajar pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat belajar membuat tafsiran berkaitan sejarah. Okay. Okey, apakah tafsiran dalam sejarah? Tafsiran tu apa? Okey, tafsiran dalam sejarah bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah. Okey, dia mesti berkaitan dengan sejarah sebab tu kita kata tafsiran dalam sejarah. Okey, jadi fakta sejarah benda yang dah berlaku tu kita ulas, kita terangkan semula berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, sumber-sumber yang berkaitan. Contohnya fakta tentang kemerdekaan. Siapa yang terlibat tentang kemerdekaan? Dari mana kita dapat fakta tersebut? Okey, kamu boleh tengok kat sini, ni gambar kemerdekaan. Okey, siapakah orang ini? Tunku Abdul Rahman, macam tu. Okey, fakta-fakta yang berkaitan tentang sejarah. Kita akan buat tafsiran lah. Okey, yang seterusnya, mengapakah, boleh tengok buku teks B. Mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Okey, kenapa boleh wujud pelbagai tafsiran? Okey, tafsiran ni walaupun dalam satu peristiwa sejarah yang sama, contoh peristiwa kemerdekaan, tapi tafsiran tentang peristiwa tersebut berbeza di antara sejarawan. Okey, setiap orang akan memberikan tafsiran yang berbeza, maksud yang berbeza tentang sejarah tersebut. Okey, kenapa wujud perbezaan? Pertama, okey, perbezaan tersebut disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama, pemilihan sumber yang pelbagai. Okey, sejarawan A dia memilih sumber bertulis daripada yang didapat daripada sekian diambil daripada sumber bertulis daripada perpustakaan, daripada surat khabar, macam tu. Okey, sejarawan B pula dia dapatkan maklumat daripada sumber bertulis juga tapi daripada sumber internet, macam tu. Beza. Okey, tafsiran mereka akan menjadi berbeza kerana pemilihan sumber yang didapat tu daripada sumber yang berlainan. Okey, yang kedua, perbezaan pandangan. Setiap sejarawan mereka ada pandangan masing-masing. Okey, pandangan masing-masing berdasarkan dia punya pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu dia, berdasarkan kajian. Jadi dia akan memberikan pandangan sendiri. Okey, yang ketiga, perbezaan ideologi. Okey, apa itu ideologi? Ideologi ni lebih kepada kuasa yang dia nak, macam mana orang dia nak tarik perhatian orang. Okey, contohnya, apa maksud ideologi? Contohnya, kita nak kaitkan kenapa orang Inggeris datang menjajah tanah Melayu. Okey, apa perbezaan ideologi kat sini? Okey, ideologi Barat. Okey, ideologi Barat. Maksudnya mereka, negara Barat, apa pandangan mereka untuk datang ke tanah Melayu? Okey, mereka menulis di dalam buku, mereka mengatakan mereka datang ke tanah Melayu kerana pada masa itu ada berlaku huru-hara di tanah Melayu. Okey, itu adalah ideologi. Maksudnya mereka nak meluaskan kuasa. Dia nak orang faham mereka datang ke tanah Melayu dengan tujuan untuk untuk membantu menyuraikan huru-hara di tanah Melayu. Tetapi perbezaan ideologi daripada sejarawan negara kita sendiri pula kata orang-orang daripada Inggeris ni datang ke tanah Melayu kerana apa? Kerana dia datang dengan tujuan nak mengambil, okey, untuk melebarkan kuasa dia, meluaskan jajahan kuasa dia, dalam masa yang sama nak kutip hasil bumi daripada tanah Melayu. Macam tu perbezaan ideologi. Maksudnya apa yang dia nak orang percaya? Tu ideologi. Okey, kita boleh keluarkan macam-macam ideologi. Okey, contoh yang seterusnya, kenapa MH370 tidak dapat ditemui? Okey, ideologi Barat pula kata ada konspirasi dalaman. Okey, konspirasi dalaman maksudnya orang tu sendiri yang pergi tutup, ada teroris, macam tu ideologi. Maksudnya kita apa yang orang kaji tu, apa yang dia nak orang percaya? Itu ideologi. Dia buat satu idea baru supaya orang percaya apa yang dia nak
orang percaya, macam tu. Okay, dia buat satu idea baru, dia nak orang terima idea tu. Itu maksud perbezaan ideologi. Okay, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi. Pandangan ni daripada segi pandangan pengetahuan dan juga daripada pandangan sendirilah. Ideologi ni pula dia nak apa yang orang nak dia, apa yang dia nak orang percaya. Macam tu. Okay, yang keempat, tujuan penulisan. Sejarawan tadi dia buat kajian. Apa tujuan dia? Okay, apa tujuan dia buat kajian tersebut? Adakah kajian dia tu dengan tujuan untuk menyemarakkan rasa benci orang kepada orang Inggeris? Okay? Ataupun apa tujuan penulisan dia? Dia nak buka mata orang-orang Melayu. Okay? Dia nak buka mata orang-orang Melayu apa tujuan sebenar penjajah Inggeris datang ke tanah Melayu. Macam tu. Apa tujuan dia? Okay? Jadi ada 4 sebab wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey, yang ketiga. Yang C. Okey, contoh tafsiran dalam sejarah. Ni contoh. Cikgu bagi satu lagi contoh. Contoh peristiwa dia. Okey, gambar ni merupakan Tok Janggut. Tok Janggut ni adalah seorang pejuang tanah air. Okey, Tok Janggut ni bangkit menentang British. Okey, British. Kenapa British pada masa tu? Dia menentang British kerana British mewujudkan satu peraturan cukai tanah yang baru. Okay, semua orang kena bayar cukai tanah. Apa cukai tanah? Maksudnya, apa tanah yang kita ada, kita kena bayar cukai. Kalau tanah, atas tanah tu kita ada rumah, kita kena bayar cukai untuk rumah yang kita buat tu. Kalau kat atas tanah tu ada pokok, contoh pokok buah, pokok getah, setiap batang pokok tu kenakan cukai. Okey, jadi British mewujudkan peraturan cukai tanah yang membebankan orang ramai. Kenapa kata beban? Okey, asal ceritanya sebenarnya British ni dia dah kenakan cukai. Okey, dia dah tetapkan cukai. Okey, Tok Janggut ni dia tak menentang, dia pergi untuk bayar cukai. Dia pergi ke tempat yang ditempatkan, okey, ditetapkan ke pusat untuk kutipan cukai. Dia berada di situ selama seminggu tapi tak dapat nak bayar cukai. Okey? Tok Janggut ni dia dah tunggu kat situ seminggu. Kenapa? Sebab tak cukup orang. Tak cukup kaki tangan. British dia tak sediakan kaki tangan yang mencukupi. Okey? Jadi apa yang berlaku? Tok Janggut jadi marah. Bukan dia menentang. Dia tak menentang. Dia datang nak bayar cukai. Dia memang nak bayar cukai. Tapi apa yang berlaku? Seminggu dia tunggu kat situ, dia berkampung kat situ, dia duduk kat situ, tak dapat bayar cukai. Apa yang dia buat? Dia rasa bengang, marah dan dia balik. Dia balik ke rumah dan dia kata, saya tak nak bayar cukai. Aku tak nak bayar cukai. Lantak pi lah kat British, aku tak nak bayar cukai. Okay, Tok Janggut ni orang Kelantan. Okay, dia kata aku tak nak bayar cukai. Lepas tu, okay, apa yang berlaku? British dengar cerita tu, dia kata Tok Janggut tak nak bayar cukai, dia pun hantar polis pergi tangkap Tok Janggut ni. Kenapa Tok Janggut tak nak bayar cukai? Okey, jadi bila Tok Janggut ni dia nak orang yang dia hantar tu orang Melayu. Okey, polis Melayu. Jadi bila dia nak hantar tu, apa jadi ceritanya? Tok Janggut dia dah ada orang yang ramai, orang dah mula sokong dia. Jadi ada ramai orang kampung yang tak nak bayar cukai juga. Okay, jadi polis ni jadi takut lah. Jadi kat situ ada satu krisis lah, ada berlaku krisis. Okay, itu contoh peristiwa sejarah yang berlaku. Okay, asal ceritanya Tok Janggut ni dia nak bayar cukai, tapi disebabkan peraturan yang merapu yang British perkenalkan tu menyusahkan dia jadi macam marah dan dia bangkit untuk menentang peraturan cukai itu. Okey, jadi sejarawan, pengkaji tempatan, bila dia kaji balik peristiwa ni, dia kata Tok Janggut adalah pejuang tanah air yang berani melawan British. Okey, dia berani. Jadi itu pengkaji tempatan. Yang pihak British pula, pengkaji barat ni pula, bila dia tengok Tok Janggut ni berani tak nak bayar cukai. Okey, jadi dia terus kata Tok Janggut dianggap sebagai pemberontak. Boleh beza tak kat sini?
Okay, maksudnya perbezaan tafsiran. Cerita yang sama. Okay, peristiwa cerita yang sama pasal Tok Janggut. Okay, tapi pengkaji tempatan, okay, orang Melayu sendiri kata Tok Janggut ni orang yang berani untuk lawan British, pejuang tanah air. Kita kata dia hero. Tapi Barat kata dia pemberontak. Okay. Ini satu bentuk. Okay, yang seterusnya. Okay, kat dalam buku teks kamu yang C ya, apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Apa pentingnya kita belajar tafsir? Kenapa kita nak kena belajar tafsir? Cerita-cerita tentang fakta ni, kenapa kita nak tafsir? Okay, ada 3 sebab. Yang pertama, untuk menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang punya bukti yang kukuh. Okay, maksud kat sini, kita mesti banyak sumber. Jangan dengar sebelah pihak. Macam itulah ceritanya ya. Kita jangan dengar satu pihak je. Jadi, kajian kita jadi berat sebelah. Jadi, kita kena ada banyak sumber supaya kajian kita lebih lengkap dengan pelbagai bukti. Okay, yang kedua, kita kaji sejarah ni dengan tujuan kita nak menilai sesuatu peristiwa yang sama, okay, tapi dari sudut yang berbeza. Fikir luar kotak. Okay, benda tu sama, cerita dia sama, tapi kita lihat dari sudut yang berbeza. Okay, yang ketiga, tujuannya adalah untuk mendorong kita berfikiran terbuka. Okay, kita kena terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Okay? Okay, setakat ini. Boleh faham tak? Boleh. Okay, ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Boleh faham jelas ya? Tak ada. Okay. Okay, habis tajuk 1.6. Okay, kita dah habis muka surat 16. Okay, 1.6. Sekarang kita masuk subtopik yang terakhir, 1.7. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 18-19. Okay, 18-19. Kita masuk subtopik 1.7. Kepentingan mempelajari sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Okay, apa pentingnya kita belajar sejarah? Ingat sejarah ni fakta, benda tu dah berlaku. Jadi penting untuk kita kaji balik sejarah tu. Okey, pada akhir pelajaran, habis subtopik ni, kamu akan dapat menghuraikan kepentingan mempelajari sejarah. Okey, ada 6. Kamu tengok kat buku teks kamu tu, okey ada 6. Ya, okey. Yang pertama, kepentingan mempelajari sejarah, yang pertama adalah mengenal asal-usul. Okey, dengan pelajari sejarah, kita dapat kenal asal-usul bukan setakat asal-usul keluarga kita sendiri, salah silah kita, okey, family kita. Kita juga dapat faham adat istiadat, tradisi, budaya, bangsa yang ada dekat Malaysia. Kita dapat kenal semua-semua tu. Okey, mengenal dengan lebih lanjut. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua mengambil iktibar. Okey, mengambil iktibar. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku, okey, takkan kita tak fikirkan adakah ia akan berlaku lagi. Jadi kita kena ambil iktibar. Contohnya banjir. Okey, tiap tahun banjir kat situ. Takkan kita tak ambil iktibar. Kalau dah tahu banjir, kita kena dalamkan sungai. Macam itulah. Kita kena ambil iktibar supaya jangan mengulangi kesilapan yang lalu. Okey, yang ketiga, memupuk patriotism. Okey, apa itu patriotism? Patriotism ni semangat patriotik. Cintakan tanah air. Semangat rasa sayang kepada tanah air kita. Siapa lagi nak sayang kat negara sendiri kalau bukan kita sebagai rakyatnya? Takkan kita pula nak sayang dekat negara Amerika pula. Kan, mestilah kita nak sayang kepada negara kita sendiri. Kita tinggal kat sini, kita kena jaga negara kita. Okay? Yang seterusnya, mengukuhkan perpaduan. Okay, bila kita belajar sejarah secara tak langsung, kita akan bersatu padu. Sebab apa? Sebab kat Malaysia, okay, kita ada banyak masyarakat, banyak kaum, jadi kita ada banyak adat resam, banyak tradisi. Bila kita tahu kita punya tradisi, kita akan rasa hormat. Secara tak langsung, kita dapat kukuhkan perpaduan antara kaum. Okay, yang kelima, membangunkan negara dan bangsa.
Okay, bila kita tahu tentang sejarah negara kita, dulu negara kita negara yang mundur. Okay, tak ada elektrik, tak ada air. Dalam masa 20 tahun, kamu 20 pun tak sampai lagi, baru 13. Dalam masa 20 tahun, kita dah ada air, kita dah ada jalan raya yang cantik, kita dah ada kereta api laju. Okay, maksudnya kat sini, dengan pelajari sejarah, kita dapat membangunkan negara kita secara tak langsung. Bila negara bangun, bangsa tu sendiri pun akan bergerak mengikut kemajuan negara. Okey, yang seterusnya, yang terakhir sekali, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Okey, last sekali, bila kita belajar tentang sejarah, secara tak langsung kita akan menggalakkan diri kita untuk faham tentang sejarah, faham tentang fakta tu secara lebih empathy. Okey, empathy tu apa? Okey, empathy tu maksudnya kita letakkan perasaan kita di tempat tersebut. Okey, kita nak faham perasaan orang lain. Macam tu. Okey, jadi secara tak langsung kemahiran fikiran sejarah ni akan membuatkan kita lebih rasa sayang kepada negara kita. Okey, kenapa? Sebab kita dah pelajari fakta-fakta yang sebenar. Okey, itu sahaja topik hari ini. Kita dah habis bab 1. Okey, cikgu buka soalan. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada, cikgu. Semua faham? Faham. Faham. Okey, faham ya. Okey, okey, hari ni kita belajar nota. Kelas kita yang seterusnya hari Jumaat kan? Okey, Jumaat kita buat latihan. Okey, kita buat latihan. Minggu depan seminggu sekali je kita jumpa. Sebab minggu depan jadual baru Minggu depan jadual baru. Sebab sebulan jugalah jadual baru sebab SPM SPM abang-abang kamu, kakak-kakak kamu yang SPM tahun lepas kan, diorang nak SPM bulan 22 hari bulan nanti. Okey, jadi jadual akan berubah sebab cikgu akan jadi pengawas SPM. Okey, jadi Isnin sampai Khamis cikgu akan jaga SPM. So Jumaat lah kelas kita, kelas sejarah. Okey, mulai minggu depan. Pukul berapa nanti kamu akan tengok balik jadual. Nanti jadual akan dapat baru Okey, tak ada soalan Okey, tak ada soalan. Okey, tak ada soalan, kita pergi seterusnya. Senang je. Okey, salin nota. Okey, nota apa yang perlu disalin? Okey, buka muka surat 16. Okey, buka muka surat 16. Indeks jangan lupa, indeks adalah 1.6 tafsiran dalam sejarah. Jangan lupa tulis tarikh. Hari ni 15 Februari 2021. Okey, apa yang perlu disalin? Okey, salin ni. Okey, tengok muka surat 16. Apa yang perlu disalin? Kamu hanya salin 1.6, salin tajuk tafsiran dalam sejarah. Salin A, salin B, salin C. D kamu tanda saja. A, B, tak payah C. ke cikgu? D tak payah. Tafsiran tu tak payah. Jadi salin ni saja. Cikgu salin je kan? Iya. Okey. Okey. Lagi satu. Okey, lagi satu yang tadi last muka surat 18-19. Kepentingan mempelajari sejarah, cikgu nak kamu buat peta buih. Okey, macam dalam ni gambar ni sekarang ni, peta buih. Kamu salin tulisan warna merah sahaja. Okey, tulisan yang tebal tu warna merah tu saja. Ada 6, kamu salin semua. Okey, tengah-tengah tu kamu tulis buat peta buih. Tak payah huraian, kamu salin yang warna merah tu saja. Tulisan tu saja. Ada 6 kan? Okey, buat macam tu, buat peta buih. Okey, simple saja. Jadi kamu salin yang ni, kepentingan ni buat peta buih dan salin nota ini saja. Jelas tak? Jelas. Okey. Hari ini kita buat nota saja. Okey, lepas dah siap, cikgu nak kamu ambil gambar. Okey, masukkan kat dalam grup. Okey, bukti. Cikgu nak bukti kamu dah salin nota. Jangan hantar satu muka surat tu satu. Kamu hantar sekaligus.
Okey, contoh sebelah kiri tu nota tentang 1.6, sebelah kanan nota 1.7. Ambil satu muka surat jemput. Okey, ambil satu je. Cikgu tak nak banyak-banyak gambar. Cikgu nak satu keping gambar saja. Okey? Tolong buat kemas-kemas, tulis dengan pen. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ada je. Tak ada? Tak ada? Ada orang cakap ada. Siapa yang kata ada? Nak tanya? Mana? Ada orang tanya apa-apa ke? Tak ada. Tak ada tak? Lambat masuk. Ingat salin yang ni dan juga salin yang ni. Dua je. Okey. Tak ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, boleh buat sekarang. Jangan lupa tulis indeks, tulis hari, tulis tarikh. Kemudian salin nota ni buat sekarang. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu, bye-bye. Okey. Cikgu selamatkan sesi GM kita ya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Salam. Cikgu. Sama-sama. Alright.